أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time. Baca faham amal pada hari ini meneruskan surah At-Tur, surah yang ke-52, surah Makkiyah yang memberikan semangat kepada Nabi untuk terus berjuang, untuk terus mengingatkan kepada orang-orang di Mekah untuk terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi dalam masa yang sama Nabi menghadapi pelbagai cabaran sehingga kan Allah memberikan motivasi demi motivasi, dan pada hari ini insya-Allah kita akan dalami bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Ustaz Fazrul sihat ya. Alhamdulillah Ustaz. Subhanallah dah masuk surah At-Tur kita semalam, hari ini. Subhanallah ya. Tapi dia pendek je Ustaz ya. Surah At-Tur ni dia sampai pendek saja, ada 49 ayat saja ya. Ya, jadi hari ini dan esok selesailah kita. Makin bergerak pantas. Makin pantas ya. Dan yang pastinya ialah walaupun pendek-pendek tetapi ianya adalah motivasi keimanan yang harapnya memanjangkan lagi nafas kita, dan sudah tentunya harapnya pahalanya itu berterusan Ustaz ya bila kita sudah sampai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita ingin mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Sama-sama kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman istimewa yang amat menarik pada hari ini, iaitu daripada ayat yang ke-15 hingga 16, gambaran hari penyiksaan. Ya, Allah menjelaskan tentang hari penyiksaan dan diikuti dengan gambaran tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Terus sahaja ya, diberikan amaran, diberikan kabar gembira. Diikuti pada ayat 21 hingga 28, orang mukmin ditemukan dan dihubungkan dengan keturunannya di syurga. Ini adalah satu nikmat di syurga. Dan pada ayat 29 hingga 31, tetaplah untuk menyampaikan, mengingatkan, menasihati walaupun banyak rintangan yang dihadapi. Mesej untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesej untuk kita untuk terus melaksanakan tugas fadzakir, mengingatkan ahli keluarga, masyarakat kita. Mari sama-sama kita baca daripada ayat 15 hingga 23 memulakan sesi kita pada hari ini bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Apa khabar ayahnya dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga terus ceria, terus bahagia, terus kita sama-sama merawat hati kita, merawat jiwa kita tentunya dengan Al-Quranul Karim. Kita menghargai apa yang Allah SWT kurniakan kesempatan ruang kepada kita untuk kita bersama dengan Al-Quran. Jarang-jarang kita nak baca surah At-Tur ni, Ustaz Fazal. Ya. Tambah lagi nak memahami, nak menelusuri isi kandungnya. Allah. Jadi hari ini kita jangan lepaskan peluang, kerana seperti yang Ustaz Fazal sebut tadi, sangat-sangat menarik halaman pada hari ini, memberi motivasi semangat kepada kita. Ar-raja, apa kita kata pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak mula bacaan kita ayat yang ke-15 sehingga 23 Ustaz. 23. Betul Kita baca dulu tuan-tuan dan puan-puan, murattal nahwan ataupun kurdi 15 sehingga 23 insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 15 hingga ayat yang ke-23 Ustaz ya. Alhamdulillah. Dia panjang tapi pendek-pendek ya. Betul Ustaz. Pendek-pendek dan isinya itu subhanallah ya. Allah memulakan apabila semalam kita sudah melihat kepada mereka yang mendustakan, mereka berada di neraka, maka ditanya kepada mereka afasihrun hadza. Inikah sihir? Dia ditemplak kerana selama hari ini dia kata Nabi
Muhammad itu sebagai sahir ataupun majnun dalam surah Az-Zariyat sebelum ini, maka dibawakan balik dalam surah At-Tur ini, apa sihrun hadha, ini sihir ke bukan? Perli kepada mereka yang diazab ini, am antum la tubsirun, ataupun kamu tidak dapat melihat, ya, tak dapat melihat bahawa ini adalah real, betul-betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana selama ini didustakan oleh mereka. Islauha, ya, teruskan, ya, silalah masuk, ya, silalah masuk ke dalam neraka azab tersebut. Fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum, kamu sabar ke tak sabar ke sama sahaja. Ini templak yang melampau-lampau Ustaz, ya. Tetapi mengapa? Kerana di atas dunia ini mereka ni suka perli, suka perli pada nabi, kepada orang beriman, ya, katanya follower, ya, pengikut nabi itu orang-orang miskin, tak ada kelas macam kami. Maka kerana mereka ini suka merli kepada nabi, maka diperli mereka di akhirat nanti. Tetapi bagi kita ialah apabila kita ada orang pergi, jangan kita balas pula Ustaz. Nah, kita tahu bahawa kita kena sabar dan teruskan, ya, sama ada kita berpaling fatawalla yang diajarkan dalam surah Az-Zariyat, ataupun dan kita teruskan mengingat, kerana kita tak tahu poin mana dalam kehidupan orang yang pernah mengutuk ke memerli itu, tiba-tiba dia ingin mengambil manfaat daripada tazkirah ataupun peringatan yang kita sampaikan. Itu yang kita belajar sebelum ini dalam surah Az-Zariyat. Dan di sini di hujung itu Allah menyatakan innama tujzauna ma kuntum ta'malun, kamu diberi balasan atas apa yang kamu lakukan, kamu buat, kamu yang usahakan di dunia, inilah balasan kerana kamu dustakan dan tidak mengikut panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bahagian azab Ustaz, ya. Terus kita masuk kepada bahagian yang nikmatnya. Yang ini motivasi. Jadi kalau kita tengok sampai ayat 16 itu peringatan, ya, sebagai satu amaran, tetapi di sini ada motivasi. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im, ya, iaitu sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di taman-taman syurga. Itu taman-taman soalnya yang penuh dengan rendang pokoknya dan wa na'im. Apa maksud wa na'im? Penuh dengan kenikmatan. Ada juga pergi ke kebun tapi banyak duri Ustaz. Betul. Pergi kebun rupanya buah dah busuk. Kan dia punya durian itu dah habis makan tupai. Tak nak dia begitu. Betul. Jadi Allah menyatakan jannatin wa na'im, penuh dengan nikmat-nikmat. Apakah nikmat yang ada? Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Pertama sekali mereka itu bersukaria dengan apa yang diberikan oleh Allah dan juga dipelihara daripada azab neraka, ya, azab jahim. Jadi dua perkara ini penting, kerana ada orang yang dia suka tapi dalam telefon tiba-tiba ada tak bayar hutang lagi, contohnya. Jadi ada azab dekat situ. Betul. Di sini di akhirat ini ialah apa Ustaz? Semuanya semuanya okey. Semuanya okey, ya. Everything is well, kan, contohnya begitu. Ya, ini yang Allah nyatakan. Dan kemudian apa yang dibuat bila sampai ke dalam jannatin wa na'im ini, kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Makanlah, minumlah secara dengan penuh nikmat. Hani'am ini maksudnya tidak ada kesusahan lagi Ustaz, ya. Itu aktiviti happy. Tak ada kencing manis lagi. Tak ada kencing manis, tak ada gout ke, tak ada darah tinggi, apa semua tak ada. Ya, tetapi di dunia ini kita kena jaga-jagalah, tak bolehlah kita sapu semua, khawatir nanti dia mengganggu kepada kesihatan kita. Dan ini adalah penerangan dalam ayat yang ke-19. Apa lagi? Sudah bergembira, dah makan, dah minum, muttaqiina ala sururin masfufah, ya, diberikan tempat bersandar. Jadi tempat kalau orang Arab tu kan ada sofa yang duduk kat bawah tu untuk menyenggeng tadi tu. Masfufah itu bersusun-susun. Maksudnya ini bukan untuk 2, 3, 5 orang, tetapi berpuluh-puluh orang boleh duduk dan relax tengok gitu je, ya. Dan di hujung itu Allah nyatakan wazawajnahum bihurin ain, ya, diberi pasangan bihurin ain. Ini kira macam diberikan perkahwinan dengan hurin ain. Tapi adalah orang tanya Ustaz, ini untuk laki ke untuk perempuan? Ya, laki ada, perempuan pun ada balasannya, tapi taklah kita tengok kat sini. Kita akan tengok pada surah yang lain pula nanti insya-Allah. Kemudian disambung pada ayat yang ke-21, ayat yang kita nak baca kerana ia memberi motivasi kepada kita. Kalau tadi kita bercakap tentang kulu washrabu, kerana di dunia ini kita ini bukan makan semua Ustaz, ya. Kita belanja orang, kita bagi pada orang miskin, maka kita dapat makan apa sahaja di syurga nanti. Dan kemudian kalau dekat sini di syurga itu boleh nyenggeng gitu je, ya. Di atas dunia ini kita tak boleh nyanyi selalu Ustaz, ya. Maksudnya ada masa Quran time, okey, dah kena
Kan. Tak bolehlah kita relax, duduk, tidur je. Itu boleh dibuat bila dah sampai ke syurga nanti. Ya. Bila kita nak berhibur semata-mata. Jadi perjuangan kita ini adalah perjuangan bukan sekadar kita bersendirian, tetapi bersama ahli keluarga, kita nak masuk syurga sekeluarga. Ayat yang ke-21 kita nak baca sama-sama agar memberi semangat kepada saya, kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, menarik dan juga bersemangat kita, tambah kekuatanlah. Semoga untuk kita terus mendekatkan diri kita pada Allah dan juga terus kita nak dalami Al-Quran, menghargai Allah Taala beri masa kita bersama dengan Al-Quran, kan. Jadi kita nak baca sekali lagi ayat yang ke-21 sahabat. Ayat yang ke-21, panjang ayat dia, mari kita cuba kita baca bersama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, itulah ayat yang ke-21. Sebentar tadi Ustaz ya, sebelum ini kita cakap tentang pelbagai perkara nikmat berada di syurga, tetapi satu nikmat yang Allah nyatakan pada ayat 21 ini, orang beriman yang diikuti oleh zuriat mereka bi-iman, dengan iman yang kecil Ustaz ya. Iman ini dalam bentuk nakirah indefinite dalam ayat ini, maksudnya zuriatnya itu mungkinlah imannya itu tidak sehebat si ayahnya ataupun datuknya, tetapi kerana dia mengajarnya, membuat kempen, jomlah kita baca Quran, jomlah kita solat, jomlah kita ikut kepada panduan Allah, walaupun tak sama level, maka apa yang berlaku? Nikmat di syurga ialah alhaqna bihim zurriyatahum, ya, iaitu dijumpakan kita bersama dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan cicit cucit apa semua itulah ya, akan dijumpakan. Dan wama adalnahum min amalihim min syai', tidak akan dikurangkan. Ini menarik. Si ayahnya itu berada katakan di tingkat 7 Ustaz ya. Katakan di Firdausil A'la. Tetapi anaknya tu dekat bawah sekali. Allah. Kita kena ingat bahawa antara syurga ke syurga itu, satu langit ke satu langit itu, Allah, ataupun satu tu adalah seperti kita tengok bintang tu Ustaz. Ya salam. Dia bukan macam kita tengok kita tingkat atas, tingkat 2, oh dekat je naik tangga. Syurga dah tu. Syurga. Tapi kita tengok tingkat 1 dengan tingkat 2 tu seperti macam kita tengok bintang. Maksudnya saya pun tak pernah sampai bintang Ustaz ya. Nak cerita itu adalah antara satu tahap kepada satu tahap syurga. Jadi pada waktu ini si anak dia ini mungkinlah dia baca Qurannya satu page je. Kan? Si ayahnya ini, si emaknya tadabbur sampai ke hujung, my Quran time dia ikut. Jadi apakah balasannya? Si ayah dapat yang tahap 7, yang nun ke atas sana, si anak nun dekat bawah, tapi syurga jugalah. Apakah yang Allah kata? Kami akan jumpakannya dan tidak akan dikurangkan. Jadi kalau tidak dikurangkan tu macam mana ni? Nak jumpa ni dekat mana ni? Dekat bawah ke kat atas? Jawapannya ialah nun di atas. Pasti di atas. Ditarik anak itu, maksudnya diberi izin untuk naik naik lift ke apa, wallahu a'lam pada waktu itu Ustaznya, bertemu dengan si ayah. Kerana apa? Kerana ia adalah perjuangan si ayah, ibu, atuk, nenek untuk pastikan anaknya beriman, walaupun tahap iman si anak itu tidak setara dengan si ayah, tapi Allah tidak akan
tidak akan mengsia-siakan. Tidak alatnahum daripada perkataan alata Ustaz ya, macam kita janji dengan pekerja kita bayar 5,000, contohnya hujung bulan kita bagi lah 4,000, itu alata ya, dikurangkan. Allah kata tak akan dikurangkan sedikit pun, dan di hujung itu Allah menyatakan kullum ri'im bima kasaba rahin ya, sesungguhnya setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Rahin ni daripada perkataan rahnu Ustaz. Rahnu tu kan kita gadai tu kan, cagaran tu kita letak emas untuk dapat duit. Betul. Maka bila kita berbuat baik, kita baca Quran satu page ini, sebenarnya dia adalah satu cagaran. Masya-Allah. Cagaran. Buat lagi, baca lagi, cagaran. Solat kita semua itu cagaran untuk kita mendapat rahmat daripada Allah, sehingga kan kita bertemu ahli keluarga kita nun di syurga. Dan kalau banyak cagaran, kita berada di tahap atas. Kalau kurang sikit baca Quran itu di kat bawah lah kan. Tapi insya-Allah akan dijumpakan juga. Cuma janganlah sampai kata alah tak apalah kan, nanti saya naik juga. Mak jelah baca dia tu. Mak jelah baca. Cabarannya ialah kalau masuk keluarga ya, tapi tidak dinyatakan dalam ayat ini si ayah boleh menyelamatkan anak daripada neraka ataupun daripada azab Allah. Untuk kita sama-sama buat yang terbaik, kita berehat sebentar. Kita nak lihat dahulu perkataan pilihan sebelum kita berehat, iaitu rabasa, tunggu ataupun nantikan. Ini adalah perkataan yang berulang sebanyak 17 kali, dan ini adalah panduan ya, pujukan pada Nabi. Teruskan untuk mengingatkan kita, tunggu, yang lain tunggu, dan harapnya kita tunggu sampai kita masuk syurga. Yang tak ingat dan tidak mahu menerima nasihat itu akan diazab sampai ke neraka. Naudzubillah min zalik. Berehat sebentar. Quran time, baca faham amal insya-Allah. Syurga Allah Subhanahu Wa Taala tiada duka, tiada resah, jemu tidak akan berpijak ataupun singgah di hati kita. Tidak ada jemu kan. Di sanalah keindahan, kebahagiaan jiwa yang hakiki selamanya. Kurniakanlah kepada kami ya Allah syurga yang tertinggi buat kami, amin ya rabbal alamin. Buat kami, ahli keluarga kami, sanak saudara semualah, sahabat-sahabat semua yang sedang menonton bersama, sama-sama kita doakan moga-moga kita dapat masuk syurga bersama, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Ustaz ya, Allah SWT terus pemudahkan kita. Kalau saya teringat Ustaz pesan selalu, kita Ustaz kongsikan ayat yang menunjukkan tentang azab, peringatan, sekarang 2-3 ayat je. Tapi nikmat, subhanallah. Selepas itu subhanallah, panjang saja. Panjang. Itulah Safas. Allah nak bagi peluang, Allah memang sayang kepada kita ya. Syaratnya kita ambil peluang lah kan ya. Kadang-kadang dah ada peluang tapi kata tak apa, ada lagi 50 muka surat lagi, panjang lagi rupanya dah habis. Dan kita doakan tuan-tuan, terima kasih kerana masih lagi sudi share, sudi bagi tahu pada kawan. Jangan kita berputus asa selagi hayat di kandung badan, kerana kita harapkan macam tadilah Ustaz ya, walladzina amanu wattaba'athum zurriyyatuhum ya, kerana mereka itu dia ikut bi-iman ya, bukan bil iman. Dalam surah al-hujurat bil iman, tapi di sini bi iman maksudnya ialah sikit pun tak apa. Betul. Ya, sikit keimanan yang diikuti oleh anak zuriat kita, kita ajak dia ikut sikit je kan. Tengoklah setiap hari, dia tengok sehari je kan. Allah akan ganjarkan yang terbaik untuk kita insya-Allah. Baik. Subhanallah. Moga-moga Allah terus memudahkan kita insya-Allah. Kita jom kita tengok sekejap, kita lihat sekejap apakah kalimah yang perlu kita beri perhatian dalam halaman 524 ini, iaitu menyempurnakan lafaz sebutan kalimah natarabbasu dalam ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون
Sadaqallahul azim. Kalimah fokus kita iaitu pada kalimah natarabbasu. Kenapa perlu kita sempurnakan atau kena hati-hati dekat situ? Kerana di antara huruf yang ringan ataupun kita kata huruf yang nipis, terletak sebelah dia huruf yang tebal. Contoh natara, ta dengan ra. Kalau kita tak hati-hati dia jadi natara jadi tebal ta. Sebab apa? Sebab kita nak tebalkan ra, ta sudah terkesan. Jadi kena hati-hati. Nata. Jangan bila kita tipiskan nata, ra tu jadi tipis pula. Natarab jadi tipis pula. Jangan. Natara. Satu. Yang kedua, ba dengan sad. Basu. Ba lembut dia, ringan. Ba dia tak tebal. Su tu tebal. Isti'la kan huruf sad. Jadi kena hati-hati. Ba jangan terkesan dengan ketebalan sad. Jadi natarabbasu. Ada berlaku Safaz ada baca natarabbasu jadi tebal. Dia Tikuk nak tebalkan sad tu. Natarabba jadi natarabba. Tapi bila tipiskan ba tu jangan pula sad tu jadi tipis pula. Natarabbasu jadi sin pula. Macam mana tu ustaz dia kata? Kena talaki. Kena berjumpa dengan guru, kena semak bacaan kita. Jangan kita rasa maksudnya jangan kita cepat berpuas hatilah dengan bacaan kita. Mesti kena ada bacaan semakan dengan guru. Sebab itulah metod yang tak boleh lari dalam kehidupan kita bertalaqi al-Quran, sebagaimana Sayyidina Jibril alaihi salam dan juga sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baca al-Quran dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Ya, jadi kena hati-hati. Natarabbasu. Selamat mencuba, selamat semak dengan guru-guru kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Terima kasih ucapkan pada Fadil Ustaz Tarmizi ya, bagaimana cara membaca tadi Ustaz ya. Dia kena bersabar kan membaca ni, dan kita tenang-tenang ketika membaca, dan bila kita ada ilmu ini kita cuba mempraktikkan Ustaz ya. Mula-mula mungkin lambat sikit tapi tak apalah kan. Lepas tu barulah kita sejajarkan dengan apa yang kita baca. Jadi ini adalah daripada semangat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah. Ini peringkat awal turun surah Tur untuk memberi maklumat kepada orang-orang yang berada di Mekah yang beriman, walaupun mereka itu dihenyak ya, mereka itu dikutuk, dibunuh dan sebagainya, ada balasan yang baik yang Allah janjikan sebagaimana yang kita sudah baca. Malah lebih daripada itu, mungkin kerana mereka berjuang itu Ustaz ya, mereka derma, ada yang miskin, tak pernah pun makan buah-buah yang hebat. Betul. Kan dia kerana apa? Kerana saya ada berkenalan dengan Syekh Yusof Estes di US dulu. Dia kata dia tak nak buat rumahnya ada aircon pasal apa? Nak jimat elektrik, dia nak kaset-kaset yang 4 segi ataupun VHS yang zaman dulu tu, dia nak banyakkan untuk dakwah dia. Pasal waktu dia bukan Islam, dia kata bahawa dia memang bersungguh, dia bila masuk Islam dia kena lagi bersungguh. Jadi nak ceritanya ialah sampaikan mungkin dari segi aircon ya, kalau ada orang tak boleh ada buah-buahan yang mahal-mahal ataupun makan steak pun tak sempat kan, pasal apa? Duit yang terhad dan kemudian nak digunakan untuk perjuangan. Allah kata pada ayat 22, wa amdadnahum ya, Allah berikan bertambah-tambah buah demi buah dan kemudian daging. Dan Allah mulakan buah dulu baru daging. Salah satu komentar ulama ialah makan buah dulu baru daging. Ya, dan apa yang boleh kita belajar kat sini, silalah derma buah dan daging. Ya, agar nanti dapat banyak buah dan daging. Mimma yashtahun, apa sahaja yang diinginkan. Kalau di dunia ini Ustaz ya, kadang-kadang kalau kita tengok kedai itu jual satu keping daging itu tomahawk 500 600 tu. Kita dah rasa tak apalah ya Allah kan, tak apalah saya nak guna duit ni untuk nafkah anak ke apa sebagainya. Tapi insya-Allah di sana itu pasti ya. Malah lebih daripada itu, ayat yang ke-23 yang kita dah baca, yatanazaun. Ini menarik Ustaz ya. Yatanazaun fiha ka'sal la la'un fiha wala ta'sim. Ada gelas-gelas tu kan, dan kemudian yatanazaun ni macam berebut-rebut Ustaz. Berebut-rebut. Dia biasa kita minum biasa kan, minum dia. Tapi kalau parti biasanya ni sampai tu tumpah-tumpah. Kita sekarang ni tak boleh buat begitu. Pasal apa? Nak bayar kalau tumpah-tumpah, kalau kita dengan anak ke apa sebab tumpah-tumpah dekat restoran bayar banyak. Ya, kerana kita nak berjimat dan kita tidak mahu membazir. Kita tak adalah sampai parti yang begini, tapi di syurga nanti bertukar-tukar berebut-rebut itu, dan dia melambangkan kegembiraan yang maksimum, tetapi tidak sia-sia. Tidak sia-sia pasal orang yang minum arak di dunia ini lepas tu dia cakap meracau macam apa. Dan wala ta'thim, tidak berdosa, tidak menyakitkan.
Pasal di dalam dunia ini bila kita dah bersuka-suka Ustaz ya, kadang-kadang kita boleh menyakitkan hati orang. Tetapi di akhirat nanti kita berlaga-laga gelas teng tong 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 pun kita masih lagi tidak menyakitkan hati orang lain. Inilah syurga, sambungannya pada ayat 24 dan peringatan sehingga ayat 31. Kita baca bersama Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran, ahli syurga semuanya, amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita sama-sama nanti berada di syurga Allah Subhanahu taala. Kita sama-sama doa. Kita nak sambung bacaan kita di bahagian yang kedua, bermula ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-31 insya-Allah. Kita sambung baca. Tadi kita dah baca dengan kurdi ataupun nahwan. Mari kita sambung dengan bacaan murattal jaharkah insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, begitulah bacaan ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-31 menyambung Ustaz ya. Apakah yang berlaku yang berada di syurga? Wa yatufu alaihim ghilman. Ya, bertawaf Ustaz ya, berkeliling mereka yang dinamakan ghilman. Ghilman ni maksudnya anak muda Ustaz. Anak muda yang menjadi tukang servis kalau kat restoran tu kan. Lahum ka'annahum lu'lu'um maknun, mereka itu adalah seperti mutiara yang tersimpan. Maksudnya handsome lah Ustaz. Handsome, orangnya kemas ya. Pasal kita takkanlah kalau kita pergi restoran Ustaz ni, kalau tukang masak ke dengan cili-cili dengan baunya bawang ni dia datang, nak makan apa dik kan, kita mengatakan dah blacklist restoran tersebut. Jadi Allah membawakan pengalaman di syurga itu tadi dahlah berebut-rebut Ustaz ya. Kemudian ada pula tukang serve yang kemas, ghilman ini tadi. Wa aqbala ba'duhum, dan apakah yang kita buat pada waktu itu insya-Allah Ustaz ya, harapnya kita dibenarkan sampai di rahmat Allah ini. Bertemulah mereka antara satu sama lain, yatasaalun, bersoal-soal, berborak-borak kepada antara satu sama lain. Itu pun adalah satu nikmat. Pasal apa? Cuba bayangkan Ustaz ya, kita dapat makanan yang terbaik, makan seorang-seorang. Kan? Seorang-seorang kat sana, si isteri kat sana, si suami nun kat sana.
memang tak betul. Ya, tetapi bila dah sampai ke syurga, salah satu nikmat berborak, yatasaalun qalu, apakah topiknya? Inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Sebelum ini kami di dunia ini, di dalam keluarga kami selalu cemas, selalu rasa takut. Apa yang cemasnya? Dah masa solat, maka terus mengingatkan kepada keluarga. Dah masa Quran time, jom kita duduk ambil air sembahyang, kita bersedia untuk baca Quran. Musyfiqin ini kerana rasa takut, rasa bimbang dengan ada perkara yang belum dibuat, yang perlu dibuat. Kerana perkara ini yang dilaksanakan, maka itulah yang melayakkan mereka menjadi ahli syurga, Ustaz. Ya, ini topiknya. Dulu kata apa, alamak dah tertinggal Quran time, saya kena semak balik. Alamak tertinggal sana, saya rasa dah lambat solat, nak bangun. Semua perkara-perkara itu adalah perasaan yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya kita rasa alah relax kan. Kalau tertinggal sembahyang, alah muda lagi. Relax, takut kat sana tak dapat relax. Kerana mengambil mudah enteng kepada panduan daripada Allah. Ayat yang ke-27, apakah perkataan yang berlaku di sana nanti? Famannallahu alaina, Allah telah memuliakan kita dengan kurniaan ini. Wa waqana adzabas samum, iaitu Allah telah melindungi kita daripada kepanasan api neraka. Dua perkara, ya. Satu, Allah bagi nikmat, satu lagi Allah jauhkan daripada panas. Tak naklah kita dapat makan, Ustaz, ya. Betul. Makan durian tapi mengalih-ngalih peluh pasal makan dekat terik matahari. Tak nak. Ataupun kita tak ada terik matahari tapi tak dapat makan daging pun tengok terbeliur je kan. Semua Allah bagi di akhirat. Allah jelaskan ini untuk kita sama-sama melihat inna kunna min qablu nad'u, iaitu sebelum ini kami ini selalu memohon menyembah kepada Allah. Itulah perjuangan kita. Perjuangan kita ini adalah sentiasa nad'u, itu maksudnya dalam bentuk mudhari', Ustaz, ya. Selalu menyembah, meminta daripada Allah. Mengapa minta daripada Allah? Innahu huwal barur rahim. Sesungguhnya Allah ini adalah al-bar. Al-bar ni maksud asalnya darat, Ustaz, ya. Berbanding dengan bahr. Bahr ni tak stabil. Betul. Ya. Kalau kita naik kapal pun begitu kan. Tapi bar ni stabil. Jadi Allah ini adalah sumber kebaikan yang amat stabil. Baik saya minta pada Allah berbanding dengan minta daripada manusia berhala. Dan yang keduanya, Allah ini amat penyayang. Nak buat apa? Bila kita dah dapat tawaran daripada Allah, macam mana nak dapat tawaran yang dinyatakan sebentar tadi? Ayat ke-29 kita baca sekali lagi untuk memastikan kita melaksanakan tugas kita seperti mana dalam ayat 29. Bersama Ustaz Tarikh. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Halaman hari ini subhanallah benar-benar memberi iltizam kepada kita untuk kita musyfiqin, maksudnya rasa tak senang duduk lah. Tak senang duduk kan. Moga-moga kita dapat praktikkan dalam kehidupan kita dengan barakah Al-Quran yang kita selalu baca, insya-Allah taala. Kita nak baca ayat yang ke-29, Ustaz Faz, ya. Ayat yang ke-29 kita nak baca sama-sama. Mari kita gemakan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzakir fama بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون صدق الله العظيم. Maka berilah peringatan kerana dengan nikmat Tuhanmu, engkau wahai Muhammad bukanlah seorang tukang telik dan bukan pula orang yang gila. Ia seperti ada dalam surah Az-Zariyat, ya. Surah Az-Zariyat memberi tuntutan untuk kita mengingatkan untuk kita jadi hamba. Kalau dalam surah ini, dalam surah Tur, mengingatkan kepada ahli keluarga kita agar ahli keluarga kita juga ada iman walaupun tak setaraf dengan ayah mak yang mengingatkannya itu, tetapi akhirnya kita dapat bersama di akhirat nanti. Inilah tugas kita. Dan Allah ingatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wala majnun. Kamu bukannya bomoh ke ataupun tukang telik, bukannya gila, untuk menyatakan kepada Nabi teruskan perjuangan. Ya, Allah melindungi dan menentukan, memastikan. Pasal orang dah kutuk, Ustaz. Ya, kalau katakan kita dikutuk ke, ada pun orang menyindir kita, lah nak ingat-ingatkan orang nak jadi ustazah baru Quran time dengar 2 live nak jadi ustazah. Alhamdulillah jadi ustazah berbanding dengan jadi
jadi orang-orang yang dinyah oleh Allah SWT ke azab yang amat memeritkan. Yaqulun, iaitu mereka ini selain daripada kutuk Nabi sebagai orang gila lah, kahin, tukang telik lah, apa lagi dinyatakan? Syair. Ya. Ahli syair. Ya. Natarabbasu bihi raibal manun, iaitu mereka kata tak apalah, kita tunggu jelah sampai dia mati, satu hari ni mati juga. Mereka tak boleh buat apa, ya, mereka merasakan tak apa, biar sampai bila dia boleh nak cakap benda-benda yang dia nak cakap tersebut. Ini perkataan yang mereka keluarkan. Maka Allah ajar pada Nabi, kepada kita, kalau ada orang yang tuduh macam-macam, kul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Aku tunggu, engkau tunggu, kita tengok apa jadi. Subhanallah. Biarkan Allah yang menentukan. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu kita sama-sama ingin bimbing keluarga menghidupkan ibadah dan juga menghidupkan iman bersama-sama agar kita masuk syurga sekeluarga. Yang pertama. Yang kedua, kita berdoa dan pelihara ahli keluarga daripada siksaan api neraka sebagaimana dalam ayat 26-27, dan manfaatkan kekuatan diri untuk terus menyampaikan peringatan agar Allah memberikan rahmat kepada kita semua, insya-Allah. Kita berdoa. Terima kasih kepada Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن ويا رحيم. Di saat ini kami menadah tangan memohon ke hadrat-Mu ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa mak dan ayah kami ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa ibu ayah mertua kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa muslimin dan muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, pilihlah kami semua ya Allah menjadi penghuni syurga-Mu ya Allah. Lorongkan kami, pandukan kami ya Allah, untuk kami berada di atas jalan-jalan yang akan membawa kami ke syurga-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan Al-Quran, hiasi kehidupan kami dengan Al-Quran, pandu kehidupan kami dengan Al-Quran. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jauhkan kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami daripada apa juga jalan yang membawa kami kepada azab neraka-Mu ya Allah. Jauhkan kami ya Rahman daripada orang-orang yang akan membawa kami kepada neraka-Mu ya Allah. Akan tetapi ya Allah, jadikan kami dalam kehidupan kami bersama dengan orang-orang yang akan senantiasa membawa kami, memandu kami kepada syurga-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk selalu kita mengingatkan kepada ahli keluarga kita untuk iman berasaskan pada Al-Quran, dan inilah yang kita ingin sebarkan kesedaran masuk syurga sekeluarga dalam tabung gerakan Al-Quran. Pelbagai aktiviti yang dilaksanakan adalah untuk sama-sama kita menyampaikan mesej Quran dalam pelbagai platform, dalam pelbagai program agar ahli keluarga kita masuk syurga sekeluarga sebagaimana dinyatakan dalam surah At-Tur. Kita bertemu lagi dalam halaman seterusnya, surah At-Tur, My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Assalamualaikum.